Tajuk utama 14 Zulkaidah 24 Jun. Rogol anak tiri OKU, lelaki didakwa. Juga jangan tolak vaksin Sinovac. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Seorang pemandu lori maut manakala 3 yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 5 lori di kilometer 288.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran Simpang Pulai malam semalam. Dalam kejadian sekitar jam 10 malam itu, Ahmad American Ahmad Daniel, 42 tahun, yang cedera parah disahkan maut di tempat kejadian. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Perak, Superintenden Azizan Hassan berkata, siasatan awal mendapati kenderaan dipandu mangsa hilang kawalan dan melanggar belakang sebuah lori dari arah sama. Katanya pelanggaran tersebut menyebabkan lori tangki muatan gas petroleum cecair LPG itu menggelunsur melanggar 3 lori lain yang berada di hadapan. Mangsa yang tersepit dalam kenderaan mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan. Kejadian turut menyebabkan 2 lagi pemandu lori masing-masing berumur 34 dan 47 tahun mengalami kecederaan pada kaki dan dada, manakala Kelindan berusia 27 tahun cedera di tangan. Mayat bangsa dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Alustar hari ini atas pertuduhan merogol anak tirinya yang juga orang kurang upaya OKU berusia 19 tahun 5 Jun lalu. Tertuduh Muhammad Izwan Abdul Rani, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa merogol seorang remaja perempuan berusia 19 tahun yang juga anak tirinya di ruang tamu sebuah rumah di Kampung Caruk Celu, Kubur Panjang, Pendang, 5 Jun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ali Farhan Hassan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim kemudian memerintahkan tiada jaminan diberikan terhadap tertuduh berikutan dia dan mangsa serta ibunya masih tinggal di rumah sama dan dibimbangi akan mengganggu mangsa. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Julai depan bagi penyerahan dokumen. Seorang mekanik direman 7 hari bagi membantu siasatan kes remaja hilang pada 15 Jun lalu bermula hari ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan Deputi Superintenden Lim Jo Siong berkata, suspek berusia 20 tahun direman di Balai Polis Hiburan sehingga 1 Julai depan. Menurutnya, mangsa hilang yang dijumpai orang awam semalam telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Terdahulu, suspek ditahan di sebuah kontena yang dijadikan tempat tinggal di Jalan Sudat dekat Batu Kawah selepas dipercayai terlibat dengan kes remaja perempuan berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang sejak 15 Jun lalu. Pelajar tingkatan 2 itu dilapor tidak pulang ke rumah dan gagal dihubungi sekitar jam 5 petang sejak keluar pergi ke sekolahnya untuk mengambil bahan rujukan. Selepas 9 hari kehilangannya, remaja berkenaan berjaya ditemukan di sebuah pasar raya di Jalan Sultan Tengah Kuching pada 3 petang sebelum dimaklumkan kepada pihak polis untuk pengesahan. Sindiket pengedaran rokok seludup di Pulau Pinang tumpas apabila polis Bukit Aman menyerbu sebuah gudang dan stor di Kampung Selamat Tasik Gelugur dan merampas rokok dengan nilai keseluruhan berjumlah hampir 14 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi kontraban oleh Pasukan Gerakan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman 5 pagi semalam. Dalam operasi itu, 5 lelaki ditahan selain 4 buah lori serta 2 kereta yang digunakan sindiket terbabit dirampas. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, pihaknya merampas kira-kira 18.5 juta batang rokok putih tidak bercukai bernilai 13.9 juta ringgit.
Beliau berkata serbuan dilakukan hasil risikan anggota polis sejak 2 bulan lepas dan siasatan mendapati sindiket berkenaan menggunakan lori sejuk beku selain mengaku membawa barangan peruncitan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pihaknya mendapati sindiket berkenaan mempunyai kaitan dengan aktiviti sindiket sama di kawasan Pantai Barat dan Kuala Lumpur. Malah sindiket terbabit juga dipercayai sedang memperluaskan kawasan penyeludupan termasuk sehingga ke Pantai Timur dan Selatan. Perisikan kami juga mendapati bahawa sindiket ini ada hubung kait juga di sebelah pantai barat Semenanjung, iaitu sampai ke Kuala Lumpur. Selain dia main di kawasan utara, dia juga sampai ke bahagian tengah Semenanjung, iaitu Kuala Lumpur. Dan rokok-rokok yang dirampas ini juga, kalau kita lihat jenis Manchester. Jadi rokok jenis ini sebenarnya tersebar juga bukan sekadar di bahagian utara, tadi bahagian tengah dan juga ada di pantai timur. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara di Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Menurutnya, kelima-lima lelaki berusia 36 hingga 63 tahun yang tidak mempunyai rekod kesalahan lampau direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Kotor, sempit dan tiada ciri-ciri keselamatan. Itu keadaan penginapan pekerja sebuah tapak pembinaan di Sentul dalam satu operasi bersepadu pagi tadi. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, keadaan persekitaran yang tidak sihat boleh menjadi punca penyakit berjangkit termasuk wabak COVID-19. Kesalahan yang nyata adalah keperluan asas tidak dipenuhi, seperti tak ada katil, tiada tilam dan juga kebersihan di bilik air amat kotor. Operasi bersepadu seramai 72 anggota dan pegawai turut disertai Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH, Jabatan Tenaga Kerja dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Jika sabit kesalahan, majikan bakal dikenakan tindakan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446. Terdahulu, Kementerian Sumber Manusia KSM melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM melancarkan operasi bersepadu di seluruh negara dalam memastikan majikan mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 di tempat kerja dan penginapan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menolak vaksin jenis Sinovac dengan alasan takut ia masih belum diterima banyak negara lain. Menurut Pegawai Perubatan Hospital Kuala Lumpur HKL Dr. Muhammad Syazwan Sazali, beliau berpandangan bahawa pemahaman tersebut tidak sepatutnya wujud dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ia akan mengganggu pencapaian negara dalam membentuk imuniti kelompok. Jadi, walaupun masyarakat Eropah khususnya masih belum menerima vaksin ini, kita perlu tahu bahawa vaksin ini selamat digunakan. Dia selamat, telah pun diluluskan oleh WHO pada 1 Jun yang lepas. So, walaupun mungkin pada waktu ini ada beberapa negara masih lagi belum meluluskan vaksin ini, tetapi kita perlu faham bahawa kita ingin menghentikan pandemik ini dengan kadar segera. Jadi salah satu cara adalah untuk menerima apa saja vaksin yang akan diberikan kepada kita. Jelasnya, beliau percaya vaksin Sinovac akan mula diterima lebih banyak negara lain ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meluluskannya baru-baru ini. Justru tidak akan menjadi masalah kepada penerima untuk melancung ke luar negara pada masa hadapan. Sementara itu, beliau yang juga petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV turut berkongsi pengalaman berdepan dengan golongan yang menolak vaksin Sinovac. Mereka yang menolak vaksin ini terdapat dua jenis golongan. Yang pertama adalah mereka yang sering travel untuk urusan kerja. Dan yang kedua adalah mereka yang mungkin agak skeptikal atau kurang percaya kerana mendengar desas-desus bahawa vaksin ini tidak diterima dalam masyarakat dunia secara amnya. Okey, dua jenis golongan ini sering saya memberi sedikit penjelasan kepada mereka
untuk menerima juga vaksin Sinovac ini. Bagaimanapun jelasnya, trend penolakan vaksin Sinovac dilihat tidak begitu membimbangkan kerana rakyat sudah semakin celik. Hospital Ampang kini berkuat kuasa sebagai hospital rawatan pesakit COVID-19 sepenuhnya bermula semalam. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata, keputusan itu diambil susulan peningkatan kes positif harian yang tinggi, terutama membabitkan pesakit kategori 3 dan ke atas secara berterusan di zon wilayah tengah. Perkara tersebut dimaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS. Hospital Ampang sebelum ini berstatus hybrid COVID-19. Purata penggunaan katil di hospital-hospital zon wilayah tengah melebihi kadar maksimum sehingga pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bersepadu MAEPS 2.0 menghadapi kesukaran untuk merujuk pesakit COVID-19 yang memerlukan rawatan lanjut di hospital. Hospital Ampang adalah hospital kedua yang beroperasi sebagai hospital full COVID-19 di Selangor selepas Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, semua rujukan pesakit bukan COVID-19 dari fasiliti lain ke Hospital Ampang dihentikan sementara waktu mulai hari ini bagi memberi ruang kepada Hospital Ampang menerima pesakit COVID-19. Dalam pada itu, kes baru COVID-19 hari ini masih melebihi angka 5,000 kes buat hari kedua berturut-turut. 5,841 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 716,847 kes. Kes sembuh lebih rendah berbanding kes baharu dengan 5,411 kes. Ia menjadikan jumlah kes aktif kini 61,162 kes. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi hari ini dengan 2,072 kes, diikuti Negeri Sembilan dengan 781 kes, Sarawak 581 kes, Kuala Lumpur 552, Johor 346, Kedah 271 dan Melaka 247 kes. Dalam pada itu, pemberian dos vaksin COVID-19 hari ini melepasi angka 250,000 untuk 2 hari berturut-turut. Ia sekaligus menjadikan jumlah pemberian vaksin setakat 23 Jun sebanyak 6.55 juta dos. Selepas ini, gegasi solar China labur 42.2 bilion ringgit. Alhamdulillah bertemu kembali. Malaysia menerima pelaburan sebanyak 42.2 bilion ringgit daripada pengeluar modul solar kelima terbesar dunia, Risen Energy Co Limited. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, pelaburan syarikat Cina itu merangkumi aktiviti reka bentuk, pembangunan dan penghilangan sel solar dan modul solar yang diluluskan lesen penghilang dan galakan insentif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pencana. Dalam catatan di Facebook, Tan Sri Muhyiddin berkata, pelaburan untuk tempoh 15 tahun yang bermula tahun ini hingga 2035 dijangka menjana 3,000 peluang pekerjaan selain menjalin kerjasama dengan universiti dan institusi tempatan dalam menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D termasuk pengambilan pelajar secara internship. Menurut Perdana Menteri, beliau yakin kehadiran Risen Solar akan menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran berintegrasi bagi produk solar. Ketika ini terdapat beberapa syarikat pengeluar global solar seperti Jinko Solar, Longi Solar, Ja Solar, Hanwha Q-Cell, First Solar dan Sun Power sedang beroperasi di Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan maya bersama pengerusi dan Presiden syarikat Risen Energy Co Limited, Zi Jian, yang turut disertai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Azmin Ali dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, Arham Abdul Rahman. Mengulas selanjut, Tan Sri Muhyiddin berkata pelaburan daripada syarikat berkenaan adalah satu kejayaan besar buat negara, sekaligus menunjukkan keupayaan pengurusan ekonomi Malaysia ketika dunia sedang bergelut dengan cabaran wabak COVID-19.
Peningkatan bayaran sagu hati untuk sukarelawan kesihatan yang terbabit dalam proses vaksinasi dan pengurusan COVID-19 turut dinikmati sukarelawan yang khusus menyantuni orang kurang upaya OKU. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ketika ini terdapat kira-kira 100 sukarelawan yang membantu memastikan kelancaran proses vaksinasi dan pengurusan COVID-19 membabitkan golongan OKU. Baru-baru ini saya diumumkan tentang bantuan sukarelawan yang kita naikkan daripada RM50 ke RM100. Saya tak sebut sukarelawan OKU, tapi hari ini saya nak beritahu termasuk sukarelawan OKU yang membantu, kita bagi allowance RM100. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam sidang media selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV Pandu Lalu OKU Central di Menara Sime Darby Plantation hari ini. Turut hadir Presiden OKU Central, Datuk Ras Adi Barazi. $2,500 bakul makanan diterbangkan ke Labuan susulan pewartaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 8 lokaliti hingga akhir bulan ini. Bakul makanan yang merangkumi bantuan keperluan asas itu hasil sumbangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata bakul makanan itu dihantar menerusi penerbangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pagi tadi. Penghantaran itu adalah fasa 1 daripada 14,000 bakul makanan yang diperlukan untuk diagihkan kepada penduduk yang terjejas. Bagi bantuan akan dihantar menerusi jalan laut pada Sabtu ini. Kami diminta untuk menghantar sebanyak 14,000 bakul makanan. Jadi kali pertama Kementerian Wilayah telah pun menghantar bakul makanan dan ini kita melengkapi apa yang telah pun dihantar oleh pihak Kementerian Wilayah. Dan dalam masa yang sama, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyelaraskan sekiranya ada permintaan-permintaan khusus seperti contohnya pampers, susu bayi dan sebagainya. Beliau ditemui ketika sesi lawatan penghantaran bakul makanan di lapangan terbang TUDM dekat Subang pagi tadi. Bantuan berkenaan akan dimanfaatkan kira-kira 2,500 keluarga. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Perak akan membantu mengedarkan ikan segar beku secara percuma kepada penduduk di negeri itu yang terkesan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Muhammad Rizal Sahari berkata, agihan ikan segar beku itu dibuat melalui konsep Pandu Lalu. Perjalanan ataupun pergerakan penduduk kampung amat terhad untuk memperolehi ikan, ayam dan sebagainya. Jadi inilah satu cara kita untuk membantu mereka mendapat bekalan ikan, sentiasa mendapat bekalan ikan lah. So ini adalah salah satu program sumbangan ataupun CSR LKM lah. Menurut Muhammad Rizal, setakat ini 550 kg ikan segar beku telah diedarkan di Sungai Manik dan Gunung Semanggul. Katanya ikan ruji atau ikan rakyat seberat 1 kg setiap bungkus yang diedarkan itu ialah ikan kembung, selar, pelaling, selayang, cencaru, tongkol, tilapia dan keli. Ikan yang diedarkan adalah ikan segar dan hanya disejuk beku dan diedar kepada masyarakat supaya mereka tidak terputus bekalan makanan sepanjang tempoh PKP. Agihan ikan segar beku tersebut akan dibuat di daerah-daerah dengan kerjasama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan ikan dengan kerjasama Exco Pertanian, Perladangan dan Industri Makanan Negeri Razman Zakaria kepada penduduk kampung di Jambatan Jalan Tali Air Kiri, Bagan Serai. Seramai 5 orang tok batin daripada 5 buah kampung orang asli di Selangor menerima bantuan wang tunai bernilai lebih RM30,000 menerusi misi bantuan tabung musaadah COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, sumbangan itu bertujuan membantu meringankan beban mereka sekaligus tidak meminggirkan nasib orang asli sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Justru JAKIM akan menghulurkan sumbangan kepada masyarakat orang asli negeri Selangor sejumlah RM38,500 yang akan disalurkan ke 5 buah kampung orang asli di Selangor, iaitu Kampung Orang Asli Bukit Bandaraya Shah Alam, Kampung Orang Asli Sungai Buloh, Kampung Orang Asli Taman Desa Kemandul Kuala Langat,
kampung orang asli Buluh Teluk, Hulu Selangor dan kampung orang asli Sungai Dudah, Pulau Keri, Kuala Langat. Tambahnya, bantuan yang diberikan bukan hanya bersifat material semata-mata, namun turut meliputi program dan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Kasih Kampung Orang Asli KOA Negeri Selangor yang berlangsung secara maya pagi tadi. Pada majlis sama, kejayaan 6 anak orang asli selepas memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM 2020 turut diraikan. Masing-masing menerima RM500 daripada JAKIM sebagai hadiah. Berehat seketika selepas ini, ulama Indonesia dihukum penjara 4 tahun. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Bekas Presiden Filipina Benigno S. Aquino III yang dikenali sebagai Nonoy meninggal dunia hari ini pada usia 61 tahun. Kematian bekas pemimpin utama Filipina dari tahun 2010 hingga 2016 itu disahkan berpunca daripada kegagalan buah pinggang akibat kencing manis. Terdahulu difahamkan bekas presiden yang tidak berkahwin itu dikejarkan ke Pusat Perubatan Kapitol Manila awal pagi tadi. Namun kematiannya disahkan pada 6.30 pagi yang kemudiannya dimaklumkan adiknya Pinky Aquino Abelada kepada media. Bendera Filipina dikibarkan separuh tiang di Istana Presiden negara berkenaan. Aquino merupakan satu-satunya anak lelaki kepada bekas Presiden wanita pertama Filipina, Corazon Aquino dari tahun 1986 hingga 1992 dengan senator Benigno Ninoy Aquino yang juga ikon demokrasi di negara Asia Tenggara itu, namun mati dibunuh pada 1983. Selain memajukan ekonomi negara, semasa pemerintahannya Benigno Aquino III pernah terlibat dalam beberapa siri perbincangan dan rundingan konflik 4 dekad di Pulau Mindanao yang membabitkan orang Islam dan berjaya memeterai perjanjian komprehensif antarabangsa Moro dengan kerajaan Filipina. Ia merupakan satu langkah ke arah kestabilan serantau dan memanfaatkan masyarakat Islam di sana. Ulama Indonesia Rizik Syihab dijatuhi hukuman penjara 4 tahun ekoran menyebarkan berita palsu mengenai status kesihatannya kepada umum. Namun keputusan hukuman itu telah menyebabkan ribuan penyokongnya bertempur dengan polis di perkarangan mahkamah di Jakarta Timur. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk menyuraikan penyokong ulama itu yang bertindak membaling botol plastik dan batu ke arah pihak berkuasa. Terdahulu pihak pendakwa mahu bekas pemimpin Front Pembela Islam FDI itu dipenjara 6 tahun kerana telah menyebabkan keresahan umum dalam salah satu video yang dimuat naik di YouTube dengan menyatakan bahawa dia berada dalam keadaan sihat meskipun disahkan positif COVID-19. Dalam pendengaran kes ulama itu, Hakim Khadwanto mengumumkan secara langsung bahawa Rizik didapati bersalah kerana menyebarkan maklumat palsu serta berniat menyebabkan keresahan awam. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sejurus keputusan itu, Rizik membantah dan akan mengemukakan rayuan. Bulan lalu, ulama yang mempunyai jutaan pengikut itu dijatuhi hukuman penjara 8 bulan kerana melanggar SOP sekatan COVID-19 di Indonesia dengan menganjurkan beberapa acara besar termasuk majlis perkahwinan anak perempuannya yang dihadiri ribuan orang. Sementara itu, di Amerika Syarikat, sebahagian sebuah bangunan apartmen 12 tingkat di Miami Beach runtuh ketika insiden difahamkan lebih 160 orang berada di kediaman berkenaan. Bangunan Champlain Towers South itu terletak kurang 100 meter dari pantai Surfside Miami. Runtuhan dilaporkan berlaku sekitar jam 2 pagi tadi waktu tempatan. Operasi menyelamat dilaporkan masih dijalankan pihak berkuasa Miami dengan penglibatan sekurang-kurangnya 80 penyelamat. Ya, ekoran masih ramai dilaporkan terperangkap di dalam runtuhan. Menurut saksi, berlaku letupan kuat sebelum sebahagian bangunan itu runtuh. Setakat berita ini ditulis, belum ada laporan mengenai kematian, namun lebih 10 cedera dan sudah dihantar ke hospital berhampiran. Presiden Ketua Umum Hal Ehwal 2 Masjid Suci Sheikh Abdul Rahman As-Sudais telah mengagihkan lebih daripada 15 juta botol air zam-zam sejak ibadah haji dan umrah dibenarkan semula. Bagi menghormati jemaah di Masjidil Haram, Sheikh Abdul Rahman menyediakan robot pintar bagi mengedarkan botol air zam-zam. Lapor Saudi Gazette, robot tersebut boleh bekerja sehingga 8 jam tanpa bantuan manusia
dan hanya berhenti selama 20 saat untuk diisi semula dengan botol air Zam-Zam. Syekh Abdul Rahman yang merupakan imam besar Masjidil Haram turut menyediakan beg sandang dan beg silinder untuk mengedarkan air Zam-Zam kepada para jemaah. Menurutnya, air Zam-Zam yang diedarkan akan diperiksa setiap hari dengan mengambil sampel air bagi memastikan tahap keselamatan dan kualiti air Zam-Zam itu terjamin. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.